Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Kita sambung lagi dalam pembelajaran kita dalam kitab Dosa-dosa Besar yang dikarang oleh Az-Zahabi. Tasdik dosa besar yang kedua ini ialah membunuh jiwa manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat ke-93. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Membunuh di sini asalkan dikira sebagai membunuhlah, yang menghilangkan nyawa manusia. Sama ada membunuh cara dengan membunuh dengan pisau, dengan parang, dengan pedang, kita tembak dia, ataupun kita langgar dia dengan kereta, ataupun kita bagi dia makan racun, ataupun kita pergi santau dia, ataupun kita upah untuk bomo, bagi dia punya menggunakan sihir untuk mematikan dia, ataupun kita suntik dia dengan ubat untuk mematikan dia, atau apa saja yang kita buat, kita gunakan untuk membunuh dia, untuk mematikan dia. Muta'ammidan, dengan sengaja. Kita saja-saja bunuh dia, bukan pasal tersilap, bukan sebab tak sengaja, tapi kita saja-saja memang bercadang dengan niat hati kita. Walaupun nampak macam tak sengaja, tapi dalam hati dia memang berniat. Dia langgar dengan kereta, memang dia bercadang nak berlanggar pun. Walaupun orang nampak macam tak sengaja, tapi dia memang sengaja, terletak pada hati dia. Kalau hati dia tu memang bercadang nak membunuh, maka dia dikira sebagai muta'ammidan dengan sengaja. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasan bagi dia itu ialah neraka jahanam. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Khalidan fiha, maka dia itu akan kekal buat selama-lamanya. Duduklah selama-lamanya di dalam neraka. Kita di akhirat itu, sama ada kita masuk ke dalam syurga atau masuk ke dalam neraka, itulah pengakhiran kita. Tak ada penghujungnya. Siapa yang nak masuk neraka tu, nerakalah buat selama-lamanya. Kalau masuk syurga tu, dia akan masuk syurga lah buat selama-lamanya. Tidak ada penghujungnya. Kalau kita dekat dunia ni, paling kuat derita kita mati. Paling kuat kesakitan kita mati. Ada penghujungnya. Tapi di hari akhirat esok, kalau duduk dalam neraka tu, khalidan fiha abada. Kekal selama-lamanya, tidak ada penghujungnya. Sampai bila-bila duduk api neraka. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia. Dia masuk dalam neraka tu atas kemurkaan Allah. Wa la'anahu, dan dia itu mendapat laknat di sisi Allah. Apa maksud laknat? Laknat ialah kebencian Allah. Laknat lawannya apa? Laknat lawannya rahmat. Kalau rahmat ialah kasih sayang Allah, yang Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Tetapi laknat ialah kebencian Allah, yang akan Allah masukkan dia itu ke dalam api neraka. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan juga dan serta menyediakan azab-azab yang besar bagi dia. Dia duduk dalam neraka, bukan sekadar duduk dalam neraka, dia dibakar di dalam api neraka, tapi Allah penuh bagi kepada dia, penuh dengan azab, dengan kala jengkingnya, dengan lipan baranya, dengan ular yang akan mematuknya, dan segala-gala azab yang berada dalam neraka dia akan rasainya. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihah. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 sehingga ke ayat yang ke-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang tidak menyembah Tuhan yang selain daripada Allah, mereka-mereka yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah,
Mereka-mereka ni yang akan dimasukkan ke dalam syurga ni, mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Dia sembah Allah, Allah semata-mata, tidak dia menduakan Allah. Ni Allah dia sembah, pokok kayu pun dia sembah, kat Allah pun dia minta, dekat jin pun dia minta. Mereka ni syirik kepada Allah lah. Jadi mereka-mereka yang berjaya ni ialah mereka itu tidak menyembah selain daripada Allah, semata-mata dia sembah Allah ya, semata-mata diminta kepada Allah ya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan juga dia ni tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang ada alasan. Dan dia ni pula tak bunuh orang. Tadi dia ni tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah. Lepas tu pula dia tak bunuh orang waktu tu. Kecualilah dengan yang dibenarkan oleh Allah. Siapa yang dibenarkan oleh Allah? Itu mereka-mereka yang dalam keadaan berperang lah. Maka berperang tu mereka boleh membunuh. Jadi maknanya mereka-mereka yang tidak membunuh manusia ni, mereka akan berjaya dah. Wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Juga mereka ini adalah orang yang berjaya. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Tapi siapa-siapa yang buat yang demikian itu, mereka itu syirik kepada Allah, ataupun mereka itu membunuh, atau mereka itu berzina, wa man yaf'al dzalika yalqa asama, maka Allah akan beri kepada mereka itu balasan dan dosa, balasan dosa untuk mereka. Yudha'af lahul azab, bila mereka itu dapat dosa, maka yudha'af lahul azab, dilipat gandakan oleh Allah azab yaumal qiyamah, di hari akhirat esok. Allah Ta'ala bukan dia bagi azab macam tu duduk dalam neraka duduk macam tu tak, dia yudha'af lahul azab, dia akan dilipat gandakan azab. Kalau seorang tu duduk dalam neraka, dia rasa panas, Allah akan lipat ganda lagi panas lagi teruk. Kalau dia akan rasa sakitnya, dia akan lagi semakin lama sakit, lagi sakit, lagi sakit, lagi sakit. Kita duduk kat dunia ni, kalau kita terbakar, terbakar, lepas tu duduk sekejap lagi, kita akan rasa reda, kurang dah. Tapi dalam neraka tidak. Bila kita kena panas sakit tu, lagi lama lagi sakit, lagi lama lagi sakit, lagi lama lagi sakit. Demikianlah keadaan api neraka. Begitu juga apabila seorang tu masuk neraka, dia patuk oleh ular dan juga kalajengking. Kalau kita dekat dunia ni kena patuk ular, lepas tu kita duduk relax sekejap, dia akan reda. Kita berubat pula, dia akan reda. Tapi di hari akhirat esok dalam neraka, bila dia kena patuk ular, lagi lama dia akan lagi rasa sakit, lagi lama dia lagi rasa sakit. Ini dia katakan yudha'af lahul azab. Yang dimaksudkan dengan Allah akan melipat gandakan balasan-balasan azab terhadap mereka itu. Dah tu wa yakhlud fihi muhana, dan mereka itu kekal di dalam api neraka itu dalam keadaan terhina. Kekal buat selama-lamanya dan juga terhina. Maka dia kata illa man taba, melainkan mereka yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dan mereka itu beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, dan mereka itu melakukan amalan soleh. Jadi maknanya walaupun mereka itu buat dosa, mereka itu syirik kepada Allah, ada peluang lagi tak untuk mereka itu bertaubat kepada Allah? Ada lagi. Sebab itu kata Allah illa man taba, melainkan mereka itu bertaubat. Begitu juga mereka itu yang membunuh, ada peluang nak mereka itu bertaubat? Ada. Dan ada syarat-syaratnya lah untuk mereka yang nak bertaubat ni, maka ada peluang ya. Dan begitu juga mereka yang berzina, ada peluang untuk mereka itu bertaubat. Illa man taba, melainkan mereka itu apabila bertaubat kepada Allah, wa amana, dan mereka itu beriman kepada Allah. Bertaubat saja, lepas tu tak beriman, tak jadi. Lepas dia buat syirik, lepas tu dia bertaubat, taubat dia diam, sembahyang pun tak mau. Dia kena bertaubat, wa amana, wa illa man taba wa amana, lepas tu wa amila amalan salihah, dia bertaubat, lepas tu beriman kepada Allah, dan dia melakukan amalan-amalan soleh. Dia ni melakukan dosa-dosa besar, dia naklah bertaubat kepada Allah. Lepas tu apa yang dia katakan bertaubat? Memohon ampun kepada Allah dan juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi oleh sebab itu, apabila seseorang itu setelah pun dia bertaubat, maka naklah dia itu beriman kepada Allah. Macam mana cara nak beriman kepada Allah? Melaksanakanlah perintah-perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wa amila amalan salihah, mereka mestilah melaksanakan amalan-amalan soleh. Apa yang dikatakan amalan-amalan soleh?
termasuklah dia katakan bersedekah, membantu sesama manusia. Kalau dulu kita ni jahat, kita jadilah seorang yang baik. Kalau dulu kita nak mengambil harta orang, hari ni kita bersedekah pula. Jadi maknanya ini dia katakan orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Surah Al-Maidah ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain. Kita bunuh seseorang tu bukan pasal kita membalas bunuh. Mungkin kalau katakan dia tu membunuh orang, maka kita ni tugas kita ialah menjalankan hukuman bunuh. Itu tak apalah kita bunuh. Ni tak ni, kita bunuh dia tu bukan pasal nak balas bunuh, tapi sekadar oleh kerana kita ni berdendam dan seumpamanya, maka kita bunuh dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang yang lain, maka dia kata, atau bukan kerana dia itu membuat kerosakan di atas muka bumi, bukan pasal dia itu buat kerosakan dia sehingga menyebabkan kita balas bunuh pada dia, tapi kita saja-saja nak bunuh dia. Dan barang siapa yang memelihara, dia kata, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kita bunuh seorang manusia, orang Islam, bermakna kita seolah-olah kita bunuh seluruh orang Islam. Siapa jadi gitu? Sebab kata Nabi, al-muslim akhul muslim, orang Islam itu saudara kepada orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara mara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ini ibarat satu badan. Kalau kita kita cubit, orang kata cubit paha kiri, paha kanan akan terasa. Kalau katakan jari kita sakit, mata kita pun tak boleh nak tidur. Kalau gigi kita sakit, mata kita pun tak boleh tidur. Pendek kata, seluruh badan kita tu seperti satu badan. Maka satu badan akan terasa apabila satu bahagian badan kita sakit. Maka oleh sebab itu, orang Muslim ni sebagai saudara kepada orang Islam seperti satu badan. Maka bila kita bunuh seorang Muslim, seolah-olah kita telah bunuh seluruh orang Muslim. Dan barang siapa yang memeliharanya, siapa yang jaga orang Islam, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan seluruh manusia. Kita jaga seorang manusia, kita pelihara dia, kita jaga dia. Kok dia tak makan, kita bagi dia makan, seolah-olah kita telah jaga seluruh orang Islam. Ini dikatakan kelebihan orang Muslim ini. Seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah ketika bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, kerana dosa apakah dia itu dibunuh? Ketika mana dia kata, ketika bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup ditanya. Ada orang yang membunuh bayi-bayi, membunuh kanak-kanak kecil, ditanam hidup-hidup. Maka mereka itu akan ditanya, kerana dosa apakah dia itu dibunuh? Kenapa mereka itu dibunuh? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Kalau kita tengok, adakah orang bunuh anak? Ada tak orang bunuh anak-anak? Jadi sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang orang-orang yang bersetubuh, bila kalau kita lihat orang yang bersetubuh akan berada air mani di dalam rahim wanita selama 40 hari. Selepas 40 hari, air mani itu akan bertukar jadi darah, kan? Selepas 40 hari lagi, air darah itu akan bertukar jadi daging, segumpal daging. Selepas 40 hari lagi, daging itu akan jadi bentuk seperti manusia. Maknanya dalam masa 40 hari maka dia bentuk air mani, maka bertukar dia sebagai darah. Daripada selepas 40 hari pula, daripada darah bertukar kepada daging. Selepas 40 hari lagi, daging itu berbentuk seperti mana manusia, lalu ditiupkan roh. Maka kata ulama, dalam masa 4 bulan persenyawaan berlaku, maka jadilah manusia di dalam rahim wanita dan ditiupkan roh. Maka ketika itu, apabila seseorang itu
digugurkan kanak-kanak yang dalam rahimnya, maka dikira sebagai membunuh. Kalau katakan dia itu masih dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, walaupun kalau katakan dia makan ubat, maka gugur, maka dia dikira berdosa, tapi tidak termasuk di kalangan orang dikatakan membunuh. Tapi apabila sampai kepada 4 bulan, maka bila kita gugurkan dia, bermakna kita telah membunuh dia. Sebab apa? Sebab ketika itu dia sudah pun ada roh, ditiupkan roh. Maka ketika itu apabila kita gugurkan dia, bermakna kita telah membunuh seorang manusia, kita telah membunuh seorang bayi di dalam perut kita. Maka sebab itu perbuatan itu dikira sebagai bunuh. Di hari akhirat esok Allah akan tanya kita, kenapa kita lakukan begitu. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyu zanbin a'zamu indallahi ta'ala, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menjawab sendiri. Nabi kata, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaq. Yang pertama, kata Nabi, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Dosa yang paling besar sekali, kata Nabi, ialah kamu jadikan sekutu bagi Allah, iaitu kamu menduakan Allah, kamu mensyirikkan Allah. Kamu Allah pun kamu sembah, batu pun kamu sembah. Kan Allah pun kamu minta, kat syaitan, kat jin pun kamu minta, maka kamu sekutukan Allah. Ini dia katakan dosa yang paling besar. Selepas itu kata sahabat lagi, ayyu, thumma ayyu, kemudian selepas itu ya Rasulullah, Nabi kata, qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Selepas itu yang kedua dia kata, kamu bunuh kanak-kanak, kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu takut dia makan harta kamu. Engkau bunuh anak kamu kerana kamu bimbang ia makan makanan kamu. Kita bunuh anak kita. Sebab apa? Sebab kita takut tak cukup makan. Anak duduk dalam perut, kita kisah tengok, anak kita dah 5 dah. Kalau keluar seorang lagi, tak tahu tak cukup makan kita ni. Kita makan ubat lah, bagi mati bang. Kita bagi makan ubat, kita bagi gugur dalam perut, supaya esok tak hidup anak ni. Kalau tidak, tak tahu tak cukup makan. Maknanya kita bimbang, takut-takut anak itu tak cukup makan. Kita bimbang kalau anak tu makan harta benda kita, makan makanan kita, kita terlupa bahawa Allah itu telah menyiapkan rezeki untuk dia. Jadi kita kalau rasa dia nak makan harta kita, maka kita bunuh anak itu. Maka ini dia katakan dosa besar yang kedua. Qala thumma ayyu, kata mereka lagi, kemudian selepas itu ya Rasulullah, antuzani halilata jarik. Yang ketiga dia kata, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Tetangga kita, jiran tetangga kita, patut-patut kita tolong jaga dia. Tiba-tiba kita yang buat onar, tiba-tiba kita yang buat jahat, kita berzina dengan isteri dia. Maka ini dia katakan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfihima, jika apabila ada 2 orang laki-laki muslim berjumpa, bisayfihima, dengan masing-masing bawa pedang. 2 orang Islam, idzal taqal muslimani bisayfihima, bila 2 orang Islam berjumpa bawa pedang masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka jumpa dia lawan, pompang, dua-dua mati. Kedua-dua mati. Seorang bunuh seorang lagi lah. Seorang bunuh, bukan. Dia bawa pedang kedua-dua, maka lawan tu pum, seorang mati. Bila seorang mati, qila, dia kata fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata, yang bunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh pun masuk neraka. Qila ya Rasulullah, maka bertanyalah sahabat, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau hak si pembunuh tu masuk neraka, dah pastilah ya Rasulullah, hak kenapa pula ia hak kena bunuh pula masuk neraka? Qala, kata Nabi, li'annahu kana harisan, kerana kata Nabi, kerana kedua-duanya berniat untuk membunuh antara satu sama lain, ala qatli sahibi, dia pun cara nak bunuh orang tu pun cara nak bunuh dia. Maka bila salah seorang mati, maka kedua-dua masuk neraka, sebab kedua-duanya saling bercadang untuk membunuh di antara satu sama lain. Akhir sekali, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna raihataha la tujadu min masirati arba'in.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad. Tadi kita sebut bunuh orang Islam. Kalau kita bunuh orang kafir muahad, termasuklah kafir-kafir zimmi, orang-orang kafir, mereka itu kafir, tapi mereka itu tidak menentang kita. Mereka tidak menentang kita, mereka tak perangi kita. Mereka itu sekadar duduk dalam negara orang Islam, sekadar nak tumpang cari makan. Kita hanya duduk itu sekadar nak cari makan, kata. Dia tak kacau kita, dia tak perangi kita. Dia buat perjanjian untuk patuh di bawah pemerintahan orang Islam, maka dikira sebagai kafir zimmi atau kafir muahad. Maka kata Nabi, man qatala muahadan, siapa yang bunuh kafir muahad ini, lam yarah raihatal jannah, maka esok di hari akhirat esok dia tak dapat cium bau syurga. Usah kata nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak boleh. Wa inna raihataha, sedangkan bau syurga itu la tujadu min masirati arba'in, dapat kita hidu sejarah 40 tahun perjalanan. Syurga ni punya wangi dah. Kita 40 tahun nak sampai syurga tu, dah bau dah. Wangi syurga. Makna syurga ni sangat wangi. Makna 40 tahun kita berjalan, lagi 40 tahun nak jalan baru sampai syurga. Syurga dah bau dah. Makna syurga ni sangat wangi. Tapi mereka ini tak cium bau syurga. Maknanya jauh lagi daripada itulah. Jadi tak ada peluang untuk mereka masuk dalam syurga. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah kita sama-sama kita pelihara, kita jaga supaya tak timbul masalah untuk membunuh manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat dikekalkan oleh Allah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.